Baik, terima kasih kerana menyaksikan Bual Konti di tahun yang baru, tahun 2023. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan. Masih lagi bersama dengan saya, pengacara ini tak berubah. Tetapi kita akan bawakan tetamu yang lain, yang istimewa, yang lebih heboh untuk kita membicarakan mengenai isu semasa. Bual Konti #menjentik masyarakat. Malam ni saya bawakan kepada tuan-tuan dan juga puan-puan. Yang ni kita bawakan dua orang bakal jadi selebriti bila dah masuk Bual Konti ni kan. Kita bersama dengan Puan Nur Lela Khalid, pesyarat APTS dari APU Asia Pacific University. Yes, dan juga teknologis Dr. Muhammad Kamal Muhsin Muhammad Yunus, perunding sumber manusia. Terima kasih banyak bersama dengan Bual Konti pada malam ni. Kita nak cerita mengenai keboleh pasaran graduan, peluang kerja pada tahun 2023. Kita mulakan dengan Puan Lela. Kalau cerita mengenai pasaran graduan universiti, kalau cerita mengenai graduan ataupun mereka yang ingin mencari kerja selepas belajar, bagaimana sebenarnya mereka nak mencari kerja selepas belajar ni, Puan Lela? Okay, kalau dari perspektif sebagai seorang tenaga pengajar, sebelum mereka habis belajar lagi, kita akan exposekan diorang kepada dunia industri dahulu. So dalam program yang saya dari internship tu lah. Yes, before internship lagi. Oh, before. So di APU Asia Pacific University, so apa yang kita orang buat, kita orang punya internship tu is basically end of level 2, year 2. So usually kalau other universities, diorang akan buat end of level 3 ataupun early level 3 ataupun year 3 lah. And even for the assignments ataupun apa sahaja kerja yang kita bagi kepada student ni, dia akan kita akan relatekan with the industry as well. So not only during the internship yang kita akan prep. So di APU memang kita akan prep them before they go into the industry itself. Dari segi pandangan mata tenaga pengajar, semuanya dah diberikan waktu belajar. Tapi dari segi industri tu, Dr. Kamal, bila nak cerita mengenai graduan yang telah pun habis belajar, tamat belajar, lepas tu mencari peluang kerja, sebenarnya kenapa mereka tak boleh dapat kerja lagi? Oh, okay. Benda ni sangat interesting boleh lah kan. Dia macam back to back lah. Maksudnya benda ni, this is never ending issue. So basically, lagi-lagi zaman sekarang, zaman-zaman pasca pandemik, which is employer dia mempunyai satu pilihan ataupun dia being selective dengan kriteria-kriteria yang orang nak ambil. Sekarang lambakan dah terlampau banyak. Betul. Setiap tahun, kalau kita ambil contoh UiTM ada beberapa series of convocation. Itu pun dah berapa banyak dia punya graduan yang telah dilahirkan. So berbalik kepada daripada perspektif majikan itu sendiri, sekarang majikan boleh pilih, okay, saya nak A lah, saya nak B lah, saya nak C lah, saya nak D lah, mengikut kriteria-kriteria dia. So sekarang ni saya percaya pihak universiti dah prep everything, tapi cumanya sekarang ni bergantung kepada si siswaza itu sendiri, graduan itu sendiri, sama ada dia nak step up dia punya game ataupun dia just nak being just like a normal graduan yang waiting for a job to come in, apply dekat job street, blah 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 blah. Lepas tu, for your information, me myself who the one yang screening, yang filter 1,000 every single day, 1,000 of job application. Daripada contoh 50% daripada pelajar, berapa yang diterima? Okay, yang di screening tu. Okay, di screening di screening daripada 10? Okay, kalau daripada 10 mungkin satu. Sebab dia apa kita panggil, setiap job yang di-create dalam sebuah organisasi atau syarikat, dia ada specific criteria dia. Technical or non-technical. Kalau technical, kita ada A, B, C, D, E. Kalau non-technical, A, B, C, D, E. Tapi bila graduan yang kurang disediakan, saya tak nak salahkan siapa-siapa kat sini, tapi saya rasa inisiatif yang perlu diambil oleh siswaza itu sendiri untuk tambah nilai dalam diri dia supaya benda ni boleh meet industri punya requirement. So that's why bila dah terlampau lambatkan dan employer mempunyai pilihan, kalau tuan Faiz pun sendiri mesti nak, for sure nak ambil yang terbaik daripada yang terbaik, betul? So sekarang ni, isunya sekarang ni saya rasa bergantung kepada graduan itu sendiri. Sama ada dia nak play safe ataupun dia nak step up dia punya game. Kalau ikutkan academic requirement, you dah lepas. Betul. Tapi berbalik kepada personality, berbalik kepada cara you writing, berbalik kepada here and that. Itu kalau melalui job street senang nak filter.
kalau melalui yang hantar by email. Okey. Nauzubillah min zalik. Allah. Kenapa tu? Tu menghala nafas kejap. Itu tengok daripada screening tu pun kita dah nampak banyak sebenarnya daripada job street, daripada email. Betul. Lepas tu nak panggil interview lagi. Betul. Kerisauan tu sebenarnya kepada graduan-graduan kat luar sana. Lagi-lagi pada tahun 2023, lagi-lagi daripada pasaran kerja yang memikirkan mengenai kewangan ekonomi pada tahun 2023. Walaupun melalui data Jabatan Perangkaan pada tahun 2021, tahun lepas menyaksikan 4.1% usahawan ataupun pengangguran siswaza menurun. Betul. Pada tahun 2021. Tetapi cabaran kerja, peluang pekerjaan dengan keadaan ketidaktentuan ekonomi pada tahun 2023, kenapa siswaza kena risau? Kenapa graduan perlu mencari ataupun kena ada nilai tambah untuk mereka mencari kerja? Okay. Dr. Kamal. Basically memang perlu risau. Sebabnya pakar-pakar ekonomi for sure lah dah pakar. So dia dah ramalkan apa akan terjadi. So sekarang ni ini adalah satu peluang terbaik untuk para graduan untuk fikirkan apa yang diorang lacking. Sekarang ni banyakkan graduan semua tak ready tau. Okay. Mereka merasakan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun berada di universiti dah cukup segala-galanya. Saya cakap konteks secara general Kalau saya fokus kepada dalam tu mungkin agak sakit telinga jugalah nak dengar. Tapi in general mereka merasakan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dah mencukupi. Tapi sebenarnya bila quite alarming daripada pakar ekonomi yang mengatakan recession akan berlaku. So diorang mesti tahu apa yang diorang lacking untuk tambah. For example, competency cert, nak tambah any Microsoft cert, paling basic. So benda tu diorang kena sendiri ambil inisiatif dia sendiri untuk ni. Dan sebenarnya it's really good lah sebenarnya untuk tambah nilai di waktu sekarang. Okey, Puan Lela, penampakan dari kacamata warga industri dalam masa yang sama katanya tak cukup tambah nilai daripada graduan itu sendiri. Betul, universiti telah menyediakan segalanya, tetapi dari segi kemandirian diri sendiri itu, apa yang tidak cukup sebenarnya? Ada tak mereka berjumpa kembali dengan mesyarah membincangkan perkara ini? Bagi pendapat saya, one of the elements of soft skills and development of their initiative untuk tambahkan diorang punya skill tu adalah sangat penting. Contohnya macam student bila dia masuk dalam year 3 lepas dia kembali daripada internship, so selalunya untuk student bawah penyeliaan saya akan tanya diorang bagaimanakah pengalaman diorang, so apa benda yang tak cukup, what are the things that they want to learn or they are lacking with the program, and then bila dia bagi the feedback from the industry, so kita akan improve that within the program itself. Tapi bagi saya untuk students bila diorang dah graduate ni or when they are studying, diorang kena ambil insentif untuk add on the skills that they have, so not only relying on the programs that they are taking dalam university tu. So bila kita cadangkan kata so a lot of open learning platforms that are out there. So contohnya macam Harvard University, they have like this free online courses that they offer. So even in APU we have like open sources as well for the students to enroll in. And kerap kali bila saya katakan kepada student, dalam cuti, dalam mid-sem atau contohnya, so apa kata kita enroll into this free programs untuk tambahkan additional skills macam Dr. cakap tadi, skills that beyond the programs that they are taking. But kerap kali diorang akan katakan assignment terlampau banyak, saya nak ambil cuti ni untuk relax sekejap. So no doubt mental health is very important. Exactly. So self healing pun is one of the things lah. So contohnya macam dalam within the semester they are very hectic, tapi untuk the assignment yang diorang buat tu, so that's why we encourage the students to do industry related assignments, so that they have been exposed to that lah. So bila kita kata kat diorang, so contohnya this will be the resources that diorang boleh join in
itu kerap kali itulah alasannya. During semester break, I tak ada, I pergi lecturer dah bagi, bercuti. universiti nak bagi. Tapi dari segi graduan itu sendiri, pelajar itu sendiri. Tapi no doubt ada student memang berminat dalam benda ni. So ada, like I would say about 30% of the students diorang akan tanya lecturers, what else can I do? So ada definitely ada students yang memang perform outstandingly. Dari segi graduan yang telah pun mendapatkan segulung ijazah selepas PKP, banyak dah yang konvo, berapa ramai dah yang konvo? Betul. Every single graduation convocation yang di APU November lepas kita akan ada dalam about 500-600 graduan. Okay. So we have several convocations per year. So easily about a year a few thousands. Berapa ramai yang dah dapat kerja selepas konvo? So dalam, kalau dari segi perangkaan tahun 2019 di APU sendiri mengikut Tracer Studies di APU 2019 kita ada 100% employability. Alhamdulillah. So di APU 100%. Tapi of course benda tu sangat competitive. So not every year that we will achieve it. So it was indeed an achievement in APU that kita akan dapat 100% employability tu. So that gives a good feedback on macam mana program di APU ni mendidik student ni untuk prepare diorang sebelum diorang pergi ke industri lah. Dalam masa yang sama tadi Puan Lila kata passionate pelajar itu. Bila kata mereka masuk ke universiti, mereka pilih course, adakah mereka pilih course itu nak belajar sebab bekerja ataupun mereka pilih course tu sebab ini je yang ada ni? Betul. I would say depending on individual lah. Because mengikut ada tanya saya, ataupun ada ambil feedback? Ada. Because mengikut pengalaman saya, usually dalam education fair ataupun open day kan, it's a state university, so memang ada open days tu. Sometimes the parents will come in as well. So mak bapak dia akan datang sekali, dia akan tanyakan bagaimanakah program terkini yang relevant. So diorang nak tanyakan, kalau program ni diorang boleh jadi apa, kalau ambil program ni anak dia boleh jadi apa. Betul. So kita akan macam cakap dekat mak bapak, okay, kita akan tanya, usually macam saya, bila saya counsel the students, so saya akan tanyakan kepada student tu dulu. So saya tanya, selalunya parents dia akan selit-selit. So bila student kata, okay, you nak buat apa? Dia kata, apa you berminat? So bila dia kata, I minat marketing, I minat management. Okay, so tapi parents dia cakap, I rasa psikologi ni lagi penting, lagi relevan contohnya. Tapi bila parents datang tu, dia terus macam cantas blockkan kata, okay, I think you should take psychology macam tu. So bila kita berbual dengan parents, it's not that I akan ignore parent tu. So I akan speak directly to the student, because bagi I penting untuk student tu ambil program yang diorang nak buat. Kita nak dengarkan apa graduan-graduan ataupun pekerja-pekerja sekarang ni yang telah pun melepasi universiti, pekerja sekarang ni, apa sebenarnya mereka buat. Kita saksikan sekarang ni. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Salah satu benda yang paling biasa lah yang student yang antara macam kawan-kawan saya juga adalah gaji. First gaji, dia akan tengok, I ada degree, kenapa I dapat gaji like 1,000 lebih je. Lepas tu kenapa I tak dapat permanent, do I need to contract just 3 months ataupun macam tu lah. Memang tak boleh nak terlalu demand lah untuk cari kerja lah. Memang kita susah nak dapat selari dengan bidang yang kita belajar. Macam saya sendiri pun memang kerja banyak Islam tapi dapat kerja bahagian bisnes online kan. Saya rasa mungkin sebab sekarang maybe the soft skill is not really, kemahiran insannya tu tak berapa cukup. Lepas tu and maybe some of the graduates they require a little bit high payment ke. Saya try minta tempat lain pula. Tu saya buat keputusan kerja Foodpanda lah, senang. Ada motor, ada lesen, dia boleh jalan. Tapi itulah bila kita minta yang rendah, dia orang cakap overqualified. Dikatakan kalau mereka memiliki sebarang gaji, itulah taklah sebab kebanyakannya sanggup bekerja di mana-mana, tapi peluang yang untuk mereka dapat tu
susah dan mereka untuk masa sekarang apa yang saya dapat nampak, mereka perlu tunggu dalam masa agak lama juga. Baik, masih lagi kita dalam Bual Konti #menjentik masyarakat, cerita mengenai graduan dan juga kerja. Memasuki tahun 2023, saya bawakan Puan Nolela Khalid, pensyarah IPTS dari Asia Pacific University APU, dan juga teknologis Dr. Muhammad Kamal Mohsin Muhammad Yunus, perunding sumber manusia dari HR ni. Tapi kita sambung, Dr. Kamal tadi nak tanya sikit. Nak tanya, okey. Tadi iaitu APU has embarked program yang diorang kena pergi internship bla bla bla, dan and you did ask regarding how did it feel, dia punya experience and everything. So ada tak feedback yang mengatakan saya kena torture lah? Saya nak tahu tu sebab the reason why orang selalu dimomokkan internship adalah buat air, betul, photostat, semua. So yang rasa yang ringan-ringan, yang mudah-mudah. Betul. Sebab daripada industri perspektif, kita tak nampak, kita rasa benda itu adalah perkara yang biasa kita lakukan. Kita semua employee buat benda tu. Even photostat ke apa ke semua. Tapi from your perspective, ada tak dengar bisikan-bisikan? Dari segi pengalaman saya sebagai tenaga pengajar lah universiti, ada insiden yang mengatakan student dibuli di tempat internship. Maksud dibuli? Dibuli itu maknanya macam kerja terlampau lebih masa. Terlampau lebih masa, lepas tu contohnya any of the budget that they have, so dia akan dulukan duit intern, lepas tu dia tak pulangkan balik contohnya. So those are the cases for some of the companies, but I would say dalam 10% sahaja lah untuk dia orang buat macam kes-kes tu. terpencil lah. Ya, kes-kes terpencil. So bila benda jadi macam tu, dia akan bring forward to our career services lah. So contohnya sebagai ketua program, so dia akan approach, kata Miss Leila, I have some issues with my internship program. So bila dia dah bawa ni, I akan bawa ke internship coordinator as well as the career services lah. So bila ada insiden seperti ini terjadi, nanti kita akan deal directly with the company. So if that particular incident sangat teruk, so kita akan blacklist lah company tu daripada list di universiti. Tapi tak banyak. Tapi adalah student yang datang kat saya kata, dia punya working environment toxic. Bukan semua. Ada certain tu dia akan macam rasakan ada. So dia rasakan nanti dia tak pass internship. Bukan ke kalau macam tu membuatkan student sendiri dia punya kemandirian yang dia kata, resilient dia jadi macam, sebenarnya I'm not ready for industry. I'm not ready for to work pun. Tapi on my end, bila I cakap kat diorang, I takkan straight away attack the company terus. Tak. I akan investigate further. So I nak kena bagi tahu kat diorang, okay, what are the evidences yang buat you rasa macam tu. So contohnya kata bila dia kata toxic environment, so I tanya macam, okay, how you define toxic environment, so what did they do and things like that. So bila dia cakap dia tak dapat bantuan, ataupun bila dia tanya soalan supervisor tak available, busy and all that, so I bagi tahu dekat the student, I cakap, okay, try to find other alternative, approach the other colleagues. Okay, so there's a certain guideline, because sometimes when the student bila dia dah halfway through the internship, benda tu terjadi. Lepas tu bila I cakap, kalau you nak cari tempat kerja lain untuk internship, it will take time. So you will extend your semester, so you yang rugi. Pelajar-pelajar pelajaran industri ni sebenarnya satu jalan yang mudah sebenarnya. Satu jambatan yang kalau ikut kita buat okey, sebenarnya selangkah lagi kita ke alam pekerjaan. Tetapi sebenarnya kita nak tanya dari pengajar dan juga industri, dua-dua kena jawab. Sebenarnya dari segi sudut latihan industri ni, universiti ni tak bagi tahu ke kena buat macam mana, ataupun dalam masa yang sama industri ni tak mengerti ataupun tak tahu nak kena buat apa kepada pelajar-pelajar ni. Kita mulakan dengan Puan Leila. Yes. Okay, dari segi ataupun preparation, bagi kepada industri, buatlah macam mana. Tunggu ikut je apa yang industri bagi. Saya reserve saya punya komen so kita nak dengar dulu. Adakah memang dah dibagi, dah ditunjuk, dah ada jalannya macam mana kan untuk latihan industri tu atau macam mana? So contohnya macam di APU, sebelum lagi diorang masuk ke semester industri, latihan industri ni, so semester sebelum tu dia akan ada what do you call it,
briefing. Okay. So di dalam briefing tu, in one of the MPU modules, diorang also will be exposed to how to create resumes, how to do cover letters, and they even created the ECV. So diorang kena create video untuk promote themselves. So they already have all of this package before they wanted to apply for internship lah. So during the briefing tu, they have about 4 months to prepare kat mana diorang nak pergi, kat mana apa yang diorang akan buat. So selalunya kalau di APU ni kita akan cakap, okay, so please apply for a place that is related to your program. So tak naklah dia pergi company yang kena buat apa ni, yang macam nak tu, belajar. yang bertentangan. Tapi ada je student dia akan kata, boleh tak saya nak masuk company ni, tapi dia tak relate sangat. Tapi usually kita akan advise it's best for you to apply something that's related to you lah. Puan Lela dah luahkan dari sudut tengah level. Dr. Kamal, jangan simpan. Bagi tahu kenapa tadi. Okey, tak je. Okey. Selalu kalau dapat student internship, ambil lah budak ni. Ambil lah. Lepas tu satu je daripada pihak universiti akan memberitahu atau pihak college akan memberitahu, okey, kalau ikut skop ruang lingkup apa yang dia belajar. Okey, faham dah tu. Tapi again, selalunya pihak majikan akan menganggap internship adalah pekerja. So memang akan scrutinize every single thing. Apa yang dia belajar, apa yang tak belajar. So memang kita akan bagi. So macam saya sendiri, pandailah dia nak extract mana yang berkaitan dengan apa yang dia belajar ataupun tidak. Sebab bagi pihak majikan, kita nak bagi dia selesa. Okay, this is industry. Yeah. This is you. Ini yang you kena expect. Kena belajar It's the tahu reality. apa Betul. This is reality. Sebab kalau industri tak prep diorang dengan benda-benda ni semua, itu yang wujudnya generasi strawberry yang nak apa yang ikut kriteria dia. Kat Twitter banyak kan. So kriteria ni macam ni. Tapi sebenarnya hakikatnya, bila once you enter, you have to embrace yang you adalah employee, bukan intern. Cumanya you kena faham situasi. Kalau orang bagi kerja di luar skop, ambil itu sebagai nilai tambah. Kalau tidak, itu yang akan jadi macam I would say jumut lah. Masa macam dia tak nak berkembang, dia tak nak tengok aspek yang lain, perspektif yang lain. Sebab macam saya kata tadi, sekarang ni dah pasca endemik, kita dah towards endemik kan. So benda ni akan jadi nak cari employee yang ada 3 karakter, yang boleh buat 3 job. So itulah yang berlaku sekarang ni. Dan lagi-lagi layoff besar-besaran, retrenchment besar-besaran. For me, retrenchment, layoff semua tu adalah company strategy untuk restructuring. Untuk layoff mana gaji yang banyak dan ambil orang baru with different topic, with different hats. So as a internship, once you masuk industry, you must get ready with all the I would say not tortured but exposure. Kena mengalami apa yang mereka belajar, tetapi iyalah kadang-kadang ada yang dekat latihan industri itu tak sama dengan apa yang mereka belajar. Tetapi itulah yang kita nak kaitkan dengan apa yang kita lihat video sebentar tadi ketika kita waktu berehat. Ada yang mereka memilih menjadi penghantar makanan. Maksudnya hala tuju selepas menjadi seorang graduan tu, mereka sebenarnya belajar untuk mencari kerjaya ataupun lepas tu asal ada kerja dapat duit sebenarnya waktu zaman sekarang ni. Bolehlah. Bagi pendapat saya lah benda ni, I think those yang cari option untuk other than the programs that they are studying, diorang ni mostly nak flexibility. So diorang macam ambil peluang of a very direct task where they will see the outcome, they will see the duit that comes at the end of the day or at the end of the month, and they can get 10,000 per month and beribu ringgit contohnya. Diorang nampak benda tu, itu adalah peluang untuk dapatkan instant money without having to go through process of learning in an office environment, so benda-benda macam tu tidak salah untuk mereka mendapatkan peluang sebegitu, tapi diorang kena tengok in the long run. So contohnya untuk sekarang ni kita banyak nampak
the younger generation, diorang nak jadi content creator, diorang nak jadi social media influencer. So semua benda ni diorang rasakan senang. Tapi sebenarnya benda tu, the content creation itself takes a lot of time, effort, skills. Yes. Tapi dari sudut perspektif Dr. Kamal, adakah sebab dimomok-momokkan bila pergi latihan industri jadi macam tu, ataupun peluang pekerjaan tu yang memang tak banyak, so mereka jadilah cari ataupun jana pendapatan dengan cara tersebut? Okey. Saya nak menafikan peluang pekerjaan tak banyak. Okey, saya setuju. Datang kat company saya banyak betul peluang pekerjaan, tapi cumanya saya setuju. Tapi cumanya nak ataupun tidak. Mereka memilih lah ni. Saya tak kata mereka memilih, mereka ada hak untuk memilih. Betul. Tapi cumanya adakah mereka minta tak dapat. Sebab dari you cakap tadi, daripada satu job listing ni ada satu slot saja kan. Betul. Bila student yang memang mencuba untuk semua kan, dia apply untuk semua, so dia being very choosy pula. Tapi ada je student macam to be safe, like for example nak kerja dekat rumah, ataupun macam gaji minimum terlampau rendah, benda-benda macam tu. So dia masih lagi mencari tempat yang terbaik untuk mereka kickstart their career. Tapi the things about them, I memang cakap kat dia orang, cuba yang mana ada depan mata dia. So job hopping contohnya dalam generasi muda sekarang ni, job hopping is a norm. So dia orang akan kerja setahun, dah 6 bulan dah kerja balik. Back to differ sebab job hopping daripada perspektif industri is really not good sebab you have to understand the what kind of industry that do venture in. For example, kalau you venture dalam industri IT, yes, IT job hopping is very high. Untuk jump daripada satu company kepada satu company, even setahun 6 bulan, because of kita panggil apa, the demand of it. The demand is very high. So compared to kalau ada industri, contoh macam F&B, contohnya macam construction, job hopping from another company to another company, even I akan questionkan why you hopping, because of kalau benda itu dia memberi satu gambaran yang this is really is not really good candidate. Sebab dia melompat, yelah, baru kerja sekejap. Betul. Sebab you have to understand, bila you masuk, pembangunan sasiah employee itu adalah tanggungjawab syarikat. So segala duit dicampakkan kepada employee itu, pembangunan employee itu daripada A to Z. Tapi kalau baru setahun, ROI untuk employer tak ada. So that's why employer banyak nak cari yang boleh setia. At least saya sebagai HR pun nasihatkan kepada semua orang atau student-student masa saya buat talk ke apa, at least bertahanlah kat company tu selama 3 tahun supaya ada good track untuk dia jump daripada satu tangga gaji kepada tangga gaji yang lain. Sekarang ni flexibility is depends on the graduate itself. We cannot dictate we cannot craft dia punya journey. So berbalik kepada tadi juga, kerja tu ada je. Cumanya nak tak nak. Ada yang 9-10 tahun dia naik pangkat, dia naik gaji, lagi bagus sebenarnya. Betul. Jadi graduan dan juga pelajar-pelajar yang bakal menamatkan pengajian, yang dah tamat belajar pun jangan kata universiti tak sediakan. Industri dah tak ada. Bakal terima je anda nak masuk ke tak nak masuk. Tetapi dari diri kita sendiri, usaha dan ikhtiar. Betul. Untuk kita menjejakkan kaki ke alam pekerjaan. Terima kasih banyak-banyak. Kita ucapkan kepada Puan Nurlela Khalid, pensyarah FTS dari Asia Pacific University, dan juga teknologis Dr. Muhammad Kamal Mohsin Muhammad Yunus, runding sumber manusia, cerita mengenai keboleh pasaran graduan dan juga peluang pekerjaan di tahun 2023. Mencabar tak mencabar, kita harapkan semuanya dapat apa yang telah pun dikongsikan pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan kita dalam Bual Konti #menjentik masyarakat. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam perpaduan. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Bye-bye. Terima kasih banyak-banyak.